faedah yang boleh kita ambil daripada kisah hijrah Nabi SAW. Bagus juga terus tanya pada faedah, kerana biasanya kita akan dengar kisah-kisah Nabi, kan? Antaranya kisah tentang hijrah Nabi SAW, ada yang betul, ada yang tak betul, tu benda biasalah. Macam tadi disebutkan labah-labah, kan? Jadi ramai di kalangan pengkaji Islam, antaranya saya ingat Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, dia ada kitab As-Siratun Nabawiyah ala Daw'il Masadiril Asliyah. Sirah Nabi mengikut sumber yang asli. Di situ beliau telah menjelaskan bahawa begitu, beliau seorang, ada seorang lagi saya rasa siapa, Al-A'zami gitu kalau tak silap, cuba melihat sirah Nabi ataupun sirah Nabi secara umum berdasarkan kepada pertimbangan ulama hadis. Jadi kumpulkan dua-dua kitab ni, antaranya lah, banyak lagi kitab lain sebenarnya. Kita akan dapati kisah berkenaan dengan labah-labah tu kisah yang tidak sahih, kan? Satu lagi ialah di samping labah-labah tu ada burung merpati, kan? Kata salah saya burung merpati lah yang sedang mengeram, mengeram kat situ. Maknanya kalau burung merpati tu ada, takkan ada orang kat dalam. Yang kedua, kalau ada labah-labah, sarang labah-labah tutup gua tu, takkan ada orang kat dalam. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang peristiwa itu tidak pula menjelaskan perkara tersebut. Dan para sahabat, kita kena ingat, para sahabat bila nak menceritakan tentang Rasulullah SAW, sebagai satu contoh, seorang sahabat dia kata la armuqanna salata Rasulillah. Itu maksudnya aku akan memerhatikan solat Nabi. Jadi para sahabat bila tengok Nabi, tengok perhati, bukan tengok lebih kurang itu je, tengok gitu kan, asal tengok. Dia tengok, perhatikan. Bila dah tengok tu, maksudnya apa? Kalau orang tanya apa yang Nabi buat, dia boleh ceritakan secara detail. Seolah-olah kita hantar pekerja kita untuk pergi dan perhatikan pergerakan yang di mana, di Midiu ataupun di Jais ataupun di masjid. Dia pergi, kalau dia pergi dia tengok apa, Facebook dia tengok tentang beli iPhone 5S baru, kan? Tengok Facebook main, kan, game apa semua. Kalau itulah kerja yang dia buat, dia takkan dapat maklumat. Tapi kalau dia pergi, dia tak buat apa, tutup semua, silent dan sebagainya, dia tengok, dia perhatikan elok. Tanya berapa orang tadi, daripada pukul 5 sampai pukul 6 berapa orang, dia boleh cerita. Daripada pukul 5 anggaran dia 1 minit 10 orang masuk masjid. Dan anggarannya 1 minit yang keluar 5 orang. Jadi dalam sejam berapa jadi? Kira sendiri lah, kan? Tapi dia dah boleh sampai ke tahap tu. Itu yang para sahabat biasanya bila cerita tentang Nabi, mereka cerita satu persatu. Cerita tentang sifat Nabi daripada hujung kepala sampai hujung kaki, kan? Rambut Nabi macam mana? Hidung Nabi macam mana? Ini apa ni? Bulu? Bulu kening. Bulu kening macam mana? Apa lagi ya? Janggut Nabi macam mana? Macam janggut Syed Idris ke, janggut saya ke, ataupun macam janggut Safwan ke? Macam mana? Tak, dia orang cerita satu persatu. Jadi di sini saya nak, baguslah soalan tu pun lompat kepada faedah. Kita nak tekankan faedah apa yang kita boleh ambil daripada sirah Nabi, khususnya yang berkaitan dengan hijrah. Pertama ialah Allah sentiasa bersama dengan wali-walinya yang beriman. So bila kita sebut wali-wali Allah, artinya ada wali Allah dan wali syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Syaitan itu menakutkan wali-walinya. Maknanya syaitan pun ada wali juga. Jadi kalau kita nak tahu orang tu wali ataupun tidak, beriman, bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama wali-walinya yang beriman, membantu mereka. Dan di kalangan al-awliya ataupun awliyaur rahman yang berada di hadapan ialah para nabi dan para rasul. Lepas itu siapa? Para siddiq. Lepas itu para syahid. Lepas itu para salih. Kalau ikut bahasa tak boleh sebut para salihin, salah. Dia para tu dah jamak dah. Dia tak boleh para salih tak boleh, kan? Para salihin.
Jadi itu adalah wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik kawan kalau di syurga nanti. Itu adalah peringkat-peringkat wali. Okay, dan mereka mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita kena yakinlah, maknanya kalau nak dapat bantuan Allah, kena sampai ke tahap wali Allah. Kita mengharapkan apa? Bantuan Allah, tapi kita adalah wali syaitan. Siapa yang akan bantu? Syaitan lah bantu. Okay? Sebab tu kadang-kadang ada orang, dia boleh terbang, dia boleh itu, dia boleh ini. Tengok amalan tak kena langsung dengan sunnah Nabi, tak kena langsung dengan kefahaman para sahabat. Artinya dia bukan wali Allah. Dia pilihlah sebagai, boleh pilih, kita boleh letakkan dia adalah wali syaitan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, thiqah ataupun rasa apa? Yakin, keyakinan yang amat tinggi yang ada pada Nabi SAW. Okey. Bila ini antara perkara yang berkaitan dengan gua tadilah. Bila para Quraisy atau golongan orang kafir Quraisy mencari Nabi SAW, okey, dapat Nabi berapa dia orang bayar? 100 ekor unta kan? Okay, seekor unta berapa Ustaz? Ingat berapa? Berapa? Seekor unta berapa? 5,000. Kalau 100 apa? 500,000. 500,000. Boleh kata apa tu? Nampak tak? Punyalah banyak tu 500,000 ringgit. Okey, itu rasanya unta yang untuk sembelih kan? Kalau unta untuk nak bermegah, saya pernah dengar satu ekor tu pun dah dekat 60,000 dah. Unta, dia panggil unta merah kan? Humurul na'am. Satu tu dah dekat 60,000 dah. Okey. Tak apalah. Kita nak cerita sekarang ni bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah dalam gua tu kan, Quraisy dah sampai dah dekat kat depan. Dah sampai kat depan. Jadi Abu Bakar mengatakan lau taqta ahaduhum ra'sahu la ra'ana. Sekiranya salah seorang daripada mereka, seorang aja, tunduk gitu je nampaklah. Okey. Cuba bayangkan, tak ada labah-labah, tak ada apa dia? Sarang burung, tapi mereka tak terfikir pun nak tundukkan kepala. Ini yang Nabi SAW sebutkan, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apakah sangkaan engkau dengan dua orang makhluk yang ketiganya adalah Tuhan mereka, iaitu Allah. Okey. Ini barulah nampak mukjizat tau. Tapi kalau dah ada labah-labah, dia jadi macam apa? Macam mukjizat tu kurang sikit pasal labah-labah tu. Tapi cuba bayangkan, tak nampak. Dan ini saya cuba nak fahamkan dengan satu hadis di mana isteri Abu Sufyan, Hind datang mencaci. Aina Muzammam? Mana Muzammam ni? Muzammam kat mana? Kan? Padahal Nabi Muhammad kat depan dia. Tak nampak. Ini baru mukjizat. Tapi kalau Nabi SAW ada dekat belakang tabir, dia tak ada mukjizat, tak nampak sangat mukjizat tu. Nabi depan situ dia duduk maki-maki, dia tak nampak Nabi. Para sahabat semua tercengang kan. Bila dah pergi tu tanya, Allah menghijabkan pemandangan dia daripada aku. Okey. Satu lagi, saya tak ingat siapa yang orang kafir tu, dia nak pergi terkam lah, ataupun dia nak pergi pukul Nabi SAW. Tapi bila dia kata, kalau aku nampak Nabi Muhammad akan pukul dia. Okay, tiba-tiba Nabi Muhammad datang dalam keadaan takut. Jadi orang semua tengok tu Muhammad pergi, takut, dia senyap. Okey, jadi apa yang rahsianya ialah dia nampak depan Nabi ada unta garang. Unta jangan main. Unta ni kalau lembu garang pun kita dah takut, apatah lagi kalau unta yang garang. Kita tak tahu lagi lah kan. Okay? Tapi memang ada unta yang menjaga dia, ataupun yang menjaga Nabi SAW. Siapa nampak? Dia nampak. Ini namanya mukjizat. Okey. Begitulah yang kita cuba nak fahami daripada peristiwa yang berlaku. Okey. Quraisy cari menggunakan sistem DNA kan, ataupun dipanggil qiyafah. Forensik ke DNA tak kisahlah. Kan dia boleh detect kita bergerak di mana. Okey, sekolah sekarang ni kalau ada satu alat yang boleh detect kereta kita tu bergerak dari mana sampai ke mana. Dia boleh detect, tengok kan, sampai ke Plaza Masalam. Tadi kat mana? Dia boleh detect, tengok. Okay, sebelum sampai sini dah pergi ke sini. Zaman dulu pun sama juga. Ada sistem tu, dia boleh tengok tapak kaki. Tapak kaki pasal kat tanah ada tapak kaki kan. Jadi boleh tengok tapak kaki ni
cari, gunakan kepakaran golongan ahlul qiyafah, golongan yang mahir dengan qiyafah ini, dapat sampai ke pintu gua, tapi lepas tu hilang, lepas tu Allah tutup. Okey, so ini fiqah yang ada pada Nabi SAW terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah berkenaan dengan tawakal. Okey, tawakal kita ialah tawakul. Okey, sepatutnya tawakul. Bahasa Arab sebut tawakul. Okey, sedangkan banyak orang dia kata dia nak bertawakal, tetapi sebenarnya yang dia buat ialah tawakul. Dia tahu makan, kan? Dia tahu makan, dia tunggu orang bagi makan dia makan, orang bagi makan dia makan, tak buat kerja apa. Sedangkan tawakul yang sebenarnya, ataupun bahasa kita tawakal yang sebenarnya ialah berusaha. Dan Nabi SAW telah berusaha dengan segala usaha yang hebat. Ghar Thawr tidak berada di arah utara, berada di arah selatan. Jadi kenapa Nabi tak pergi ke utara, dekat sikit kalau nak lari? Dia pergi ke arah selatan kerana masa tu orang nak cari ke arah utara. Jadi Nabi pergi ke arah selatan. Okey, taktik. Kita kena ada taktik. Jadi kita dalam bila belajar tentang sirah Nabi, khususnya berkenaan dengan hijrah ini, kita kena belajar taktik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menggerakkan sesuatu perkara. Okey, ada kitab-kitab, banyak kitab-kitab di luar sana yang membicarakan tentang pengurusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idarah, pengurusan office Nabi macam mana, ataupun pengurusan pentadbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana. Ada orang yang jaga, dia bukannya masuk kota Mekah duduk senyap gitu, buat kerja kat dalam. Tak, ada yang buat apa? Rondaan. Ada yang buat rondaan dekat luar. Nampak orang pelik-pelik, tangkap dulu, bawa jumpa Nabi. Macam mana? Okey, lepaskan balik. Okey. So itu antara konsep yang ada dalam tawakul. Dan Al-Imam Ibn Hajar telah mengatakan fattawakkulu la yunafi ta'ati al-asbab. Tawakul tidak menafikan, tawakal tidak menafikan apa dia? Usaha untuk nak melakukan sebab-sebab ataupun perkara-perkara yang membantu kita untuk sampai ke matlamat kita. Okey? Kalau nak kenyang, kena apa? Kena makan. Sebelum makan nak buat apa? Kena masak. Sebelum masak nak panjanglah kan? Nak kena beli. Sebelum beli, cari duit lah. Nak cari duit tu kena siapkan resume. Nak siapkan resume kena macam-macam lah kena buat. Panjang. Itu semua adalah termasuk dalam ittikhadul asbab, merupakan kecemerlangan tawakul. Okey? Kemudian yang keempat, kita dibenarkan untuk menggunakan ma'arid. Ma'arid adalah maksudnya sama juga dengan tauriah lebih kurang. Okey, bila Abu Bakar ditanya, siapa dia ni? Siapa dia ni? Orang nak cari Nabi Muhammad kan. Siapa dia ni? Dia ni aku punya dalil. Okey, ataupun dia ni petunjuk jalan. Dia tak kata ni Muhammad Rasulullah, dia kata ini petunjuk jalanku. Maknanya tourist guide. Tourist guide nak bawa ke mana? Bawa jalan, aku tak tahu tempat ni tourist guide aku. Okey, dalil tu ialah guide. Okey, orang yang memberi arah jalan. Okey. Dekat sini yang dimaksudkan oleh Abu Bakar ialah memberi arah jalan menuju siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, menuju syurga. Kawan ni kafir, nasiblah dia faham itu dia punya pasal lah. Kenapa tak faham macam mana aku faham kan? Kau faham jalan itu cerita lain. Kamu faham bawa jalan dekat dunia, tak apalah. Tapi yang aku faham ialah, yang saya faham ialah dia membawa jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kadang-kadang boleh kita gunakan, tapi jangan selalu. Balik rumah pergi mana? Meeting, kan? Meeting dengan siapa? Dr. Fadlan, kan? Asyik-asyik Dr. Fadlan yang kena, kan? Padahal tak ada pun, kan? So kalau nak meeting, tak apa meeting. Tapi meeting tu maknanya kalau kita nak gunakan ma'arid ataupun nak gunakan tauriah, ini kiasan, bahasa kiasan, jangan selalu. Kalau diperlukan barulah kita guna. Okey? Kemudian yang kelima ialah berkenaan dengan zuhud dan menjaga harga diri, maruah kot agaknya. Okey. Abu Bakar As-Siddiq siapkan 2 ekor kuda. Okey, nak diberikan satu kepada Nabi SAW. Nabi kata bithaman, dengan harga. Faham tak? Okey, ini urusan besar, bukan urusan boleh bagi free je, kan? Kalau ada free baru saya pergi, kan? Okey. Dia kata tak, ya saya akan ambil ni, memang perlu untuk berhijrah, tapi saya akan bayar harganya. Okey. So itu antara benda yang kita perlu fikirkan. Begitu juga Suraqah bin Malik,
nak bagikan duit, nak bagikan Suraqah kan kejar nak tangkap Nabi kan sallallahu alaihi wasallam. Okay, sampai dua tangan kuda dia ataupun dua kaki yang depan tu masuk 2 kali dalam tanah, okay, jatuh naik balik. Okay, yang pentingnya dia pun akhirnya kata tak boleh, dia tak boleh kacau Muhammad dengan Abu Bakar kumpulan ni. Jadi dia kata apa yang boleh saya bantu. Okay, maknanya sekarang ni kalau dah sampai tahap tu, kalau Nabi minta bagi segala bekalan yang ada tu bagi, dia akan bagi punya. Tapi Nabi tak minta yang tu. Cuma Nabi sebutkan akhfi anna. Bila kamu balik tu nanti, tolong apa? Tolong beritahu tak jumpa kami. Maknanya kamu tak jumpa siapa-siapa. Okey? Itu yang menunjukkan kepada iffah ataupun harga diri yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita perlu cubalah untuk dapatkan perkara tu. Okey, baik. Antara yang saya boleh fikirkan di sini ialah, ataupun boleh pilihkan di sini ialah nombor apa tadi, yang keenam, menggunakan kekuatan yang ada. Okay, kita nak buat sesuatu perkara, kita jangan bergantung pada diri kita sahaja. Selepas kita bergantung pada Allah, jangan bergantung pada diri kita sahaja. Nak bolot semua kebaikan tu aku seorang boleh buat. Tak, bagi. Kita delegatekan, bagikan. Saya boleh ceramah, boleh lah. Nak suruh pasang kamera ni, dia nanti nampak muka saya je, muka ceramah tak nampak kan. Saya duduk situ, muka saya nampak. Jadi kita kena bagikan kepakaran yang ada, bagi pada orang tu. Sebab tu Nabi SAW dalam peristiwa ini seolah-olah dah berlaku satu perbincangan. Tak sebut. Dia tak sebut pun yang Nabi berjumpa dengan Abu Bakar, buat meeting untuk berhijrah, tak ada. Tapi bila kita tengok siapa, ada orang tolong bawa ambil berita kan, anak Abu Bakar ambil berita, bawa kepada Rasulullah. Kemudian ada pula seorang lagi yang bawakan kambing untuk bagi minum dan tutup tapak kaki ni, kesan-kesan tapak kaki. Apa lagi? Bila nak musafir pun ada yang bagikan bekalan makanan, asma. Okay, so semua benda tu menunjukkan sistem ataupun menunjukkan strategi yang baik. Okey. Jadi kita jangan sekali-kali merasakan kita lah segala-galanya, kita boleh buat semua benda. Tak, kita bagikan siapa yang mahir, bagi dia buat kerja. Jangan yang mahir itu dibiarkan, lalu dia akan buat benda lain yang mungkin memudaratkan diri dia dan juga memudaratkan dakwah Islam. Okey, baik. Kemudian mungkin yang yang terakhir yang boleh saya sebutkan di sini ialah berkenaan dengan As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kan, antara faedah yang kita boleh ambil di sini ialah berkenaan dengan martabat, kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Okey, bila mereka berdua berada dalam gua, apabila Rasul berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan risau, Allah bersama dengan kita. Okay, tiba-tiba ada kumpulan Syiah ni kan, yang Rawafidh atau Rawafidh Syiah yang sesat lagi menyesatkan ini, mereka menjatuhkan Abu Bakar. Okey, Yasir orang sebut Yasir al-Habib. Yasir al-Habib nama dia. Kan dia orang Kuwait. Dia buang dia tarik warga negara dia. Kerana dia memaki hamun Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ahli sunnah kat sana semua menggerakkan satu gerakan minta kerajaan buang dia, dan dia dibuang dan dia telah dalam kurungan lah, berhijrah tadi kan ke London. Kan, so dia dapat perlindungan di London. Okay, maknanya daripada kekufuran dia tu, mengkafirkan Aisyah, menuduh Aisyah penzina dan sebagainya, dia telah diterima oleh negara kafir tersebut untuk dijaga kat sana. Tapi itulah Yasir ni, dia kata dalam YouTube boleh tengok lah, tahap kekufuran Syiah ni memang dahsyat, khususnya ulama-ulama mereka lah. Dia kata orang cakap Iblis adalah musuh, orang cakap Israel ataupun Yahudi adalah musuh, salah tu kan. Musuh yang paling dahsyat adalah, kalau neraka tu yang paling bawah adalah Omar. Ni Yasir ni cakap paling bawah adalah Omar, atas sedikit adalah Abu Bakar, atas sedikit level 3 barulah Iblis. Nampak tak tahap kecelakaan dia tu? Kan? Bila sebut itu memang kita tak boleh taraddud, kita tak boleh
macam apa, kafir ke tidak ni ustaz, kafir ke macam ni ustaz? Tak ada. Kita dah sebulat suara kita kata kafir dia ni, murtad, dan kalau dia boleh bunuh. Okey, jadi Kuwait alhamdulillah keluarkan dia, buang dia daripada Kuwait, okey, yang merupakan Darul Ahli Sunnah, satu negeri yang dipegang oleh Ahli Sunnah. Okey, jadi peristiwa hijrah menunjukkan kehebatan Abu Bakar. Ini juga kita kena faham. Anak-anak kita kena faham. Ini merupakan dasar dalam Islam. Kalau kita menghormati orang yang patut dihormati, alhamdulillah. Tapi kalau kita segan, kita rasa macam malu nak hormat orang yang dihormati, ini kita ada masalah. Okey, apatah lagi kalau kita memaki orang yang sepatutnya dihormati. Okey.